pertama, adakah Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah layak menjadi Menteri Besar Selangor? Ya, saya fikir Dr. Wan Azizah layak sebab dari segi Undang-Undang Tubuh Selangor, kelayakan dia ialah seseorang yang nak dilantik sebagai Menteri Besar itu yang pertamanya ahli Dewan, yang keduanya mendapat sokongan majoriti ahli Dewan, itu saja. Kemudian syarat Melayu dan Islam ni sebenarnya kalau umpamanya dia menghalang syarat majoriti tadi, itu boleh diketepikan oleh Sultan. Jadi sebenarnya syaratnya satu saja, iaitu majoriti saja. Maknanya kalau seseorang itu ahli Dewan, ada sokongan majoriti, layaklah dia. Walaupun mungkin tak ada kelulusan tinggi. Kelayakan dari segi Menteri Besar itu sahaja. Tak ada kelayakan lain. Sama ada dia anak negeri Selangor ke tidak, lahir di Singapura ke lahir di Thailand, itu tak timbul. Sebab kalau dah dia layak ataupun dibenarkan jadi ahli Dewan, semua dah clear lah. Apa masalahnya? Begitu juga soal Menteri Besar remote control. Itu tak timbul sebenarnya, itu bukan kerja Dewan, bukan kerja Sultan pun. Kelayakannya dua saja. Jadi kalau ada majoriti, dia hendaklah, dia berhak dilantik. Sebab itu kita panggil dia sebagai MB designate. Jadi soal lain seperti dia cantik ke, dia ada PhD ke, dia ada kelulusan itu, tak perlu. Sebab politik ni, Undang-Undang Tubuh tak menyebut benda itu. Ini bukan nak minta jadi askar, jadi polis bercili kaki 2 inci, penglihatan terang itu. Bukan macam itu. Dalam jawatan pentadbiran tak ada. Jawatan perkhidmatan awam je ada. Ini tak ada. Dia cuma majoriti saja. Majoriti tersebut diterjemahkan dalam bentuk yang bagaimana? Majoriti, kalau mengikut undang yang ada sekarang ini ialah majoriti seperti yang dilakukan, sama ada berkumpul ataupun ada surat, ataupun seperti yang dah buat itu dengan surat akuan bersumpah, Statutory Declaration SD itu 30. Itu lebih daripada cukup lah, sebab dalam DUN yang ada 56 ahli sekarang ini, minimum ialah 29. Sekarang 30, lebih daripada cukup. Ya. Jadi kalau ada nama lain pun dah tak guna dah, sebab yang ada dah 30 dah. Kalau ada nama kedua katakan, dah jadi berapa, tinggal 26, tak boleh. Jadi kalau nama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kerja sia-sia je. Nama yang kedua, ketiga ni sebenarnya kalau jawatan ataupun kuasa melantik tu, kuasa betul-betul budi bicara ini tak ada. Budi bicara tak ada. Bila dah ada majoriti, apa yang dipanggil budi bicara tu pada hakikat tidak wujud. Budi bicara yang Tuan Agong ke, Sultan ke, yang Tuan Negeri ke, ataupun Queen kalau di UK sana tu, bila ada hang parlimen, ya, parlimen tidak ada sesiapa yang dapat menunjukkan dia ada majoriti, maka di ketika itulah ada budi bicara untuk memilih, untuk menilai siapa yang ada majoriti. Cuma dalam keadaan dunia moden sekarang ni, parti politik sudah cerdik, dah ada satu sistem menentukan siapa yang menjadi pemimpin dia, dan orang itu yang dilantik oleh sama ada presiden, sama ada queen, sama ada agung, sama ada sultan dan sebagainya. Jadi tak timbul lagi soal budi bicara itu dah sebenarnya. Pada hakikatnya dah tak ada dah. Jadi jangan tafsirkan perlembagaan kita secara harfiah, secara literal begitu. Tak betul. Jadi maknanya Tuanku Sultan tidak boleh menolak nama-nama yang dicadangkan oleh parti politik. Dari segi perlembagaan tak boleh. Dan kuasa ini sama saja, kuasa yang Tuan Agong pun begitu, kuasa Sultan pun begitu, kuasa yang di Tuan Negeri pun begitu, kuasa Governor General pun begitu. Di seluruh sistem Westminster ataupun sistem demokrasi berparlimen begitu, dah tak ada dah. Jadi bukan maksud kita nak jadi republik ke, kalau kata dah tak ada. Sebab masalahnya nanti kalau katakan kuasa itu kuasa yang ada pada tuanku, soalnya nanti adakah istana mahu bertanggungjawab kalau kerajaan ni umpamanya lemah, kerajaan ini gagal? Itu problem, itu soalan dia. Okay. Sebab kerajaan dalam sistem berparlimen ini, dalam Westminster ini bertanggungjawab pada Dewan, milik Dewan.
Dan dia duduk di situ kerana majoriti dalam Dewan, bukan kerana istana suka dengan dia. Itu kunci dia. Sebab itu kita katakan bahawa kerajaan itu mesti ada majoriti. Kalau tak ada majoriti, dia tumbang. Dia kena letak jawatan. Sebab dia punya hayat itu majoriti itu, bukan pelantikan sultan. Ya? Jadi bila majoriti sudah ada, makanya pelantikan itu formality saja. Bukan satu benda yang perlu lagi dah. Sebab itu kalau kita tengok di Malaysia pun dah begitu sebenarnya, kalau kita tengok yang lain-lain, di Selangor termasuk. Macam dulu waktu Tor Razak nak menggantikan Tunku Abdul Rahman. Adakah Agong Bising? Tak ada. Waktu Mahathir nak gantikan Hussein On, adakah Agong Bising? Tak ada. Waktu Najib nak gantikan Pak Lah, adakah Agong Bising? Tak ada. Serah nama ambil saja. Sama juga di Terengganu baru ni. Bila Ahmad Said digantikan oleh Ahmad Razif, ada ke Sultan Bising? Tak ada. Jadi kuasa Sultan Selangor tak ada beza, tak lebih tak kurang daripada Agung, daripada itu. Semua sama. Di Sarawak pun begitu. Bila Tek Mahmud lepaskan kepada Adnan Satim, ada ke TYT Bising? Tak ada. Jadi pertukaran oleh parti itu kena diterima oleh istana, tak boleh dibantah. Sebab masalahnya kalau dibantah, adakah istana nak suruh tengkuk dia kalau berlaku apa-apa dengan kerajaan ini? Itu sebenarnya kabinet government ataupun kabinet government kerajaan bertanggungjawab itu maksud dia. Bukan dulu sebelum merdeka ya, Menteri Besar itu dilantik secara peribadi oleh Sultan. Ya, suka tidak lah nak cari handsome ke, nak cari yang ada tengku ke. Sekarang tak boleh lagi lah. Dia bukan lantikkan peribadi oleh istana lagi. Dia dilantik oleh istana berdasarkan majoriti. Dan kalau kita tengok yang sebagai contoh yang klasik seperti yang lepas perang dunia kedua di Britain, ya. George ke-6, George VI, bapa kepada Queen Elizabeth. Waktu itu dia sebenarnya dia tak selesa dengan kerajaan Labour, yang parti buruh yang ada inclination kepada Republican tu. Tetapi oleh kerana dia dah menang, dia lantik juga dan akhirnya dia boleh berkawan. Jadi kita nak tunjukkan juga bahawasanya walaupun dalam keadaan raja tu tak begitu pasti ataupun dia rasa tak selesa dengan parti yang menang, tapi oleh kerana demokrasi ataupun rakyat memilih parti itu, maka istana wajib terima. Ya. Masalah sekarang ni kita di sini ni di Malaysia ni, dengan tiba-tiba pula kita cakap soal budaya, soal bangsa. Jadi adakah kita mengamalkan demokrasi? Sebab kalau tidak nanti masalahnya ialah buat apa bang masa buat pilihan raya? Baik kita balik kepada sistem lama saja. Serah pada istana untuk lantik Menteri Besar, untuk lantik Perdana Menteri dan sebagainya. Dalam isu sekarang ni yang digembar dalam media sekarang ni, bila Tuanku mengutus surat, istana mengutus surat kepada parti politik untuk menamakan lebih dari 2 calon. Apakah apabila parti politik menghantar 1 calon itu dianggap derhaka pada Tuanku? Sebenarnya dalam keadaan majoriti sudah ditunjukkan pada 14 Ogos itu, tindakan istana meminta lebih dari 1 nama itu sudah tak betul. Sebab dalam keadaan majoriti sudah ditunjukkan, sudah ada calon yang dilihat mendapat sokongan majoriti, dia wajib, dia berhak dilantik. Itu sebab kita panggil MB designate. Dan dalam keadaan di Selangor sudah berlarutan, sepatutnya tidak boleh ditangguhkan lagi oleh kerana kita nakkan kerajaan yang sah. Jadi dalam keadaan sekarang ini, bila Menteri Besar itu hanya ada pada jangkaan kita 26 saja, yang kita tak tahu pun, sebab yang 26 tu termasuk orang PAS, termasuk orang UMNO, termasuk bebas dia pun. Jadi kita tak tahu betul ke 26 sekali ataupun hanya barangkali 1 atau barangkali 13 atau berapa, 13 ataupun ya kita tak tahulah. Jadi maknanya kalau katakan mengandaikan semua yang 26 tu solid dengan Tan Sri Khalid pun masih tak boleh juga. Jadi dia tak boleh tunggu di situ. Ya. Dalam isu Tan Sri Khalid sekarang ni, dia masih lagi dianggap sebagai Menteri Besar. Jadi apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan yang ada sekarang ni, adakah dia menepati undang-undang atau boleh dicabar kemudian? Kalau tengok daripada segi peruntukan perlembagaan, seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Besar, seorang Ketua Menteri yang kehilangan majoriti wajib meletakkan jawatan serta-merta.
Sekarang ni sudah lama, sudah berminggu sekarang ni. Jadi sudah dalam keadaan yang saya fikir sulit bagi negeri Selangor, ya. Sebab Menteri Besar itu sudah kehilangan bukan saja legitimasi, keabsahan, tetapi legalitinya pun. Jadi kalau nak kata haram pun mungkin boleh juga, ya. Maknanya dia sudah sepatutnya meletakkan jawatan, dan dalam keadaan yang betul sepatutnya orang boleh pergi mahkamah, mendapatkan perintah mahkamah supaya paksa Menteri Besar yang sudah kehilangan majoriti ini meletak jawatan. Ataupun boleh juga kalau Sultan memecat dia, ya. Ataupun dalam keadaan kita ada undang-undang baru seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Perak hari itu 2009, ya, bahawa dia sudah terpecat dengan sendirinya, tak perlu dipecat. Maknanya kedudukan Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar itu sudah tidak sah apabila Dr. Wan Azizah sudah menunjukkan 30 ahli dewan bersama beliau. Bila 30, maknanya yang tinggal 26. Jadi dia sudah kehilangan majoriti. Seperti dalam kes di Perak itu, dia terpecat dengan sendirinya. Jadi untuk apa dia tinggal di situ, ataupun untuk apa dia duduk dalam jabat itu? Jadi nanti masalahnya nanti gaji dia macam mana, allowance dia macam mana, perks yang dia masih nikmati macam mana, keputusan dia macam mana, kerajaan itu macam mana, exco-nya macam mana. Sebab Menteri Besar itu juga menyangkut exco. Exco itu duduk di atas Menteri Besar. Kalau Menteri Besarnya gugur, exco-nya pun gugur. Kita minority government. Ada orang kata ini exco yang tinggal ini, dia cakap dia apa? Dia adalah minority government. Kerajaan minority itu tak betul, sebab daripada segi prinsip yang betul, minority government ialah seperti contohnya kalau dalam keadaan DUN yang ada 56 anggota sekarang, dia 28, 18, 10 sebagai contoh, bukan? Jadi 28 itu dilantik atau membentuk kerajaan kerana dia yang terbesar, walaupun dia bukan majoriti mutlak. Majoriti mutlak ada 29, ya. Jadi sekarang ini Tan Sri Khalid bukan satu kerajaan minoriti sebab dia 26, dia pembangkang. Dia tidak boleh jadi kerajaan sebab sebelah tu 30, ya. Kerajaan minoriti itu hanya boleh berlaku sebagai contoh dalam keadaan 28, 18, 10, ada 3 kumpulan. Jadi yang 28 itu yang paling besar, walaupun bukan majoriti sebab majoriti mutlaknya 29. Ya. Jadi tak betul, ya, bila yang exco mengatakan, mendakwa bahawa dia duduk di situ kerana dia adalah kerajaan minoriti. Bukan, itu salah faham itu, ya. Tak betul. Jadi kerajaan pada saya masih lebih tepat ataupun lebih merupakan sebuah kerajaan haram dan bukan kerajaan minoriti. Illegal government, bukan minority government. Sekiranya krisis ini berlanjutan, apakah Tuanku Sultan boleh memperkenankan pembubaran DUN? DUN tak boleh bubar. Sebab DUN hanya boleh dibubarkan sekiranya berlaku seperti yang saya katakan tadi, hang parlimen macam di Perak dulu, 28-28. Sebab 3 sudah kena gantung. Di sini sekarang kita ada 43 12 1. Kan? 43 Pakatan Rakyat, 12 UMNO, 1 bebas. Jadi majoriti 43 itu jelas. Untuk apa dibubarkan Dewan? Bubar DUN ni hanya boleh dibuat sekiranya kerajaan tak boleh dilantik daripada Dewan yang ada. Ya. Jadi bila tak boleh dilantik, maka bubarkan DUN supaya boleh pilihan raya. Jadi sekarang tak perlu pilihan raya sebab sudah ada majoriti. Itu sudah saya katakan, kalau dalam keadaan sekarang ini dibubarkan DUN, dia pertamanya berlawanan atau bertentangan dengan perlembagaan, yang keduanya melawan demokrasi. Sebab tak perlu dah. Ya. Jadi dah 30 dah ada, lantik saja. Dan pada saya Dr. Wan Azizah berhak untuk collect, untuk ambil surat itu. Ya, dalam bahasa yang kasarnya. Ya.
Lepas tu surat dia macam juga di hari tu di London kan. Queen tak campur. Bila David Cameron dengan Nick Clegg bincang bentuk kerajaan campuran. Lepas tu bila dah selesai, ya, dapat bentuk kerajaan campuran, dipanggil David Cameron ke istana untuk ambil surat pelantikan membentuk kerajaan ataupun dipanggil, dijemput untuk bentuk kerajaan. Maknanya tak melibatkan discretion lagi dah. Ya, formality saja. Jadi di sini saya fikir ini satu keadaan yang mengada-ngada. Ini bukan demokrasi kalau macam ini. Kita buang masa. Ini soalan kedua pula mengenai